sepatutnya better first session lah dengan saya. Baru yang mendelay tu, tapi tak apa, tak ada masalah. As long as you faham setiap modul ni, you dah nampak, so you boleh guna dan implement nantilah. Alright? Okay. Okay, untuk modul ni, LSC 102, this module focus on types and features of online database. So, secara keseluruhannya, saya akan share dengan you senarai, maksudnya database yang dilanggan oleh UiTM Library. Okay. So, it demonstrate how to access artikel. Macam mana you nak dapatkan artikel dalam online database tu menggunakan strategi yang tertentu lah untuk retrieve specific subject area, untuk retrieve artikel yang relate dengan you punya subjek lah. Alright? So, students and researchers also learn searching strategy and technique in online database to locate relevant resources, right? So dalam modul ni actually ada dua yang akan saya highlight lah. Itu article search from online database and also information searching strategy from online database, right? Okay, first saya akan share sikit mengenai information searching strategy. Okay, sebelum tu saya nak tanya, you all dah biasa dengar ke term ni? Ataupun first time dengar? Kalau tak nak cakap boleh bagi apa ni, komen dekat chat pun tak ada masalah. First time, Khalif Amirul cakap first time. Yang lain? Tak apa, tulis kat chat je. First time. Oh, first time. Siapa ni? Hadirah ke? Ya, saya. Oh, Hadirah. Hadirah ni kira represent. Alright. Mungkin sama. Okay, so actually mungkin kalau saya share dengan you sekejap lagi, mungkin you dah pernah guna searching strategi ni. Mungkin certain lah Tapi dia sebenarnya nak buat pencarian artikel ni dekat platform Google ke mana-mana tu, sebenarnya dia ada cara atau strategi sebenarnya. Boleh je searching, tapi actually kalau you tahu cara dia, lebih mudah untuk you dapatkan maklumat dengan tepat. Tepat tu maksudnya mengikut apa yang kita nak, kriteria dari sudut result dia tu. Result hits kita buat searching. Alright? Ramailah join. Oh, ramainya. Okay. Saya pun baru je, Okay. Saya terkejut, saya tengok bawah ni 87 panelists. Okay, participant 103 lebih. Alright. Tak apa. Okay. So, what is search strategy? So, search strategy ni sebenarnya a search string is a combination of keywords, truncation, symbols and boolean operators you enter into the search box of an electronic library resource or an internet search engine. Kita dah biasa dah guna Google, Yahoo semua kan. Sekarang ni Google lah, zaman saya dulu Yahoo. Time sekarang ni Google. So kita ada satu platform seolah-olah macam Google tapi lebih bagus lah dan lebih orang cakap artikel yang lebih tepat, berkualiti orang cakap. Itu online database. Okay. Masa mendelay hari tu saya tunjukkan apa ni platform database. So you dah nampak dah sebenarnya. Cuma saya akan tunjukkan dengan lebih lanjut lagi lah macam mana you nak buat searching dalam database ni. Okay. So kenapa kita perlukan searching strategi ni? Search strategi ni sebenarnya adalah untuk dapatkan relevant result, untuk save time kita daripada kita go through artikel result yang tak tepat yang tak betul kita nak. Okay, so how enable you to quickly retrieve relevant information from the thousands of records in the database. Right. So kita boleh percepatkan lagi lah proses kita untuk dapatkan bahan yang kita perlukan tu, result dia menepati apa yang kita nak. And then by using the following methods, you can make your search statement more specific and increase the chance of retrieving relevant information. So once kita guna strategi tertentu tu, kita bisa lebih spesifik. Sebab kita masukkan beberapa statement ataupun term yang tepat lah. So kita pun dapat based on apa yang kita buat searching tu. Right? Kalau kita letak general, kita letak general lah. Kalau kita tahu kita punya topik atau keyword tu ada relate dengan beberapa, ataupun kita boleh deepkan lagi kita boleh pecahkan lagi ataupun spesifikkan lagi kita punya
keyword tu lagi mudah lah untuk kita dapatkan artikel yang spesifik lah. Alright. Okay, so inilah antara type of search strategy yang you boleh guna. Okay, secara tak langsung yang nombor satu ni sebenarnya you dah pernah guna dah keyword. Mungkin ada yang dah tahu dah kan, kita untuk dapatkan artikel yang sesuai yang kita perlu tahu keyword kita dalam topik tu kan. Tak perlu kita masukkan keseluruhan. So, kita kena pick up lah keyword ataupun term yang relate dengan subject area ataupun topik research itu, right? Nombor satu tu kebanyakan dah gunalah keyword ataupun specific term. Okay, yang nombor dua ni boolean operator. Ini dia ada melibatkan beberapa keyword lah. Kalau kita ada banyak keyword, kita perlu better kita gunakan boolean operator untuk dapatkan lagi result yang lebih tepat dan spesifik lah. Right. Yang ketiga, 4, 5 ni quotation marks, wildcard and truncation ni dia adalah based on keyword ataupun term kita tu. Kalau ada relate untuk serta-serta part tu, kita perlu gunakan quotation marks, wildcard and truncation. Right? So, saya akan go through one by one untuk kelima-lima type of search strategy tadi. Okay. Yang pertama adalah use keyword and specific term. Alright, yang first one ni keyword ataupun specific term di mana kita perlu pick up lah kita punya keyword ataupun term kita. Once kita dah dapat statement untuk topik kita tu kan. Kita dah ada, masing-masing dah ada topik masing-masing. Kita kena pastikanlah kita tak masukkan semua statement ni. Contohlah kat sini kan, job performance in the organisation. Jadi, kita hanya ambil maklumat tertentu lah ataupun keyword yang sebenarnya kita nak artikel tu relate dengan keyword yang mana. Silah kalau contoh kat sini job performance lah. In the organisation ni mungkin kita tak perlu masukkan lah. Ini just macam tambahan lah statement tu. Okay. Yang pentingnya artikel kita perlu ada keyword ataupun topik mengenai job performance. So kita akan letak dekat kita punya search kita lah, search box kita. Alright, so untuk makluman, okay, kita tak perlu masukkan stop words lah. Macam kat sini dia bagi contoh. Do not enter stop words in database. For example ni lah, ender semua ni. Okay, sebab apa ni macam sebenarnya dia tak, kalau kita letak pun dia bukan keyword yang kita nak kan. Kita nak betul-betul job performance sebenarnya kan. So kita kena ambil lah keyword yang tertentu saja. Yang tertentu saja. Okay, kita nak dapatkan result tu. Alright, tu untuk keyword. Keyword tu basic lah, simple. Semua tahu keyword ataupun scientific term ataupun term-term tertentu. Okay, dalam bidang masing-masing kan. Dia ada term-term masing-masing. Alright. Yang kedua adalah boolean operator. Okay, apa sebenarnya fungsi boolean operator ni? Search strategi menggunakan boolean operator ni. Okay, so what is boolean operator? Okay, it's actually a simple words, okay, and or not used as conjunctions to combine or exclude keywords in a search, resulting in more focused and productive results. Jadinya, kat sini you all kena ada lebih daripada satu keyword lah untuk gunakan boolean operator. Okay, saya bagi contoh. Okay, when searching by topic, use the and or not. Okay, when you make a searching to get the best. Saya tak nampak ni. To get the best search result. Right. So once you dah gunakan function ni, so you punya result lebih spesifik lah. Okay. Untuk and ni ada dua keyword yang kita nampak example dia accounting and auditing. Right. So diagram dia menunjukkan result dia tu akan fokus on kedua-dua lah. Both lah. Kalau you nampak sini use and between search term to find records that use all of the terms. Okay, for example, searching accounting and auditing will find articles that have both accounting and auditing in the data fields. Okay. Jadi result dia akan betul-betul fokus on kedua-duanya. Dia takkan tarik accounting saja. You takkan dapat result on auditing saja atau accounting saja. You akan dapat kedua-duanya. So N ni pun kita tahu kan, dia kena merangkumi kedua-dua keyword tersebut. So untuk OR pula,
logiknya OR ni kita tahu kan, OR ni either kan, either A or B. So accounting or auditing. So result you ni lebih besar berbanding accounting. Kalau you nampak diagram ni, gambaran dia kat sini, result untuk OR ni sebab either maksudnya result itu kalau ada accounting sahaja pun tak apa, auditing sahaja pun. Kalau kedua-duanya pun dia tarik juga. So result you akan lebih besar lah berbanding N. Okay. Right. So to be sure that you find all articles on your topic, use OR between search term to search for synonym of a concept. For example, search for accounting. So, kalau kita detect kita punya keyword tu ada sinonim dia kan, yang ada beberapa perkara yang relate dalam keyword you tu, you boleh gunakan OR lah untuk dapatkan kesemua result tersebut. Tapi you kena identify lah keyword you tu ada tak relate dengan beberapa term lain ataupun keyword lain kan. So baru you boleh gunakan function OR ni. Alright. So not ni pula dia punya function dia pula dia akan exclude. Okay, kalau you nampak kat sini, if your search result contain items that you want excluded, you can use the not connected. Alright, if you are searching for articles on accounting and keep getting result for the auditing, meaning that kadang-kadang kita buat searching kan, kadang you mesti you perasan kalau you buat searching tu. Kalau you buat searching untuk certain topik tu, kadang dia ada keluar yang tak berkenaan, maksudnya ada keyword lain ke term lain yang berkenaan, mungkin dia ada relate dengan keyword tu, adalah certain issue. Okay, jadinya you tak nak result you tu melibatkan yang tu semualah, maklumat-maklumat tu. You boleh gunakan note. Okay, note punya function. So untuk accounting dan auditing ni, accounting ni lah yang you akan dapat database tu akan excludekan auditing. Apa saja result yang accounting ni yang ada auditing tu dia akan keluarkan lah. Alright. So and or not ni setakat ni semua faham nampak tak dia punya function dia untuk ketiga-tiga connector ni. Boleh? Faham. So untuk N ni kalau you nampak kat sini daripada contoh teenager and juvenile. Alright, so result dia tak banyak lah sebab you focus on both keyword ni. Alright. Tapi untuk result dia akan lebih besar lah. Macam tadi yang saya maklumkan tadi. Result dia either teenager or juvenile sebagai contoh. And also not, kita nak excludekan juvenile, kita nak fokus on teenager sahaja. Okay, so itu sebagai contoh lah, kalau you nampak result dia pun tak besar kan, dia fokus on teenager. Tapi depends on database tu lah. Database itself, kadang-kadang collection untuk database tu tak banyak. So result you tak banyak. Try database lain, result dia banyak, mungkin collection dalam certain keyword topik tu lebih banyak lah. So untuk bidang you ada beberapa database yang koleksinya memang fokus on FSKM lah. Tapi yang paling utama ada satu yang memang dicadangkan oleh fakulti you. Right, saya tunjukkan lah Alright, so saya daripada tu you boleh juga combine boolean ni. Bukan sahaja and. Or not ni, you tak boleh, macam cakap tak boleh nak combinekan and or not. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Takut-kadang kita tak berani kan, tapi sebenarnya you kena tahulah, you kena identify result dia tu macam mana. Kalau macam teenager or juvenile, either teenager or juvenile dia punya result, tapi dia akan ada bersama dengan violence ni lah. Violence ni akan ada dalam result you. Tapi kalau teenager and juvenile ni dia akan combine kedua-duanya ataupun either pun tak perlu. So result dia tu akan besar juga untuk or ni lah, teenager or juvenile. Tapi and violence ni dia ada tambahan lah. Okay, kat situ lah. Tapi apa pun tengok pada keyword you. You kena tahu keyword you macam mana you nak dapatkan result yang you nak. Right? Alright. So ini yang ketiga. Okay, use quotation marks for exact phrases. Right? Okay. You all dengar tak kalau saya cakap ni ada something suara dekat saya? Tak ada
Saya je dengar. Alright, tak apa. Sebab saya nak cakap dia macam ada gangguan sikit. Kejap Alright. Okay, yang ketiga adalah use quotation marks for exact phrase. Okay, ini ada lebih pada keyword you tu kalau you nak fokus on specific phrase. Okay, if you are looking for a specific phrase, there's a simple way to make your search more effective. Okay, so kena tengoklah you punya result tu. Sorry. Okay, sorry So, kalau you kan tengok result you tu. Kalau fokus on, you nak result you tu fokus on specific phrase tu, you kena gunakan quotation marks. Right? So, using quotation marks for exact phrase ni, when you are use this strategy, you are telling the search engine to only bring back pages that include this search term. Okay, saya tunjukkan lebih jelas lagi contoh dia. Okay, so contoh dia kat sini, you nampak kan? Quotation mark ni, which is also known as double quotation. Kita kan double quotation tu yang pembuka penutup kata tu, itulah dia punya function dia. You kena gunakan simbol tu untuk you dapatkan exact phrase. Alright, so apa beza kat sini you nampak? Before and after menggunakan quotation marks. Kalau you nampak kat sini. Ada perbezaan kan? Dia akan fokus on business management. Di mana kalau result business management ni without quotation marks punya simbol ni, okay, dia akan tarik result ni business management pun ditarik, business pun ditarik. Dia tarik salah satu ayat ni. Kalau you gunakan quotation mark ni, dia akan fokus on actual phrase lah, business management. Memang result itu memang business management. Dia takkan campurkan dengan business saja, management saja sebab kita nak betul-betul ayat ni, keyword ni, business management. Contoh kalau you punya keyword, contohlah apa ni? Komputer, contohlah. Komputer terlalu general kan, tapi sebagai contoh, komputer. Tak perlulah masukkan sebab satu je kan. Kalau machine learning, you kena masukkanlah sebab dia ada dua ayat, dua situ kan. Kalau machine learning strategies, machine learning theory kan. Machine learning theory. You boleh letakkan. Sebab tu you nak dapatkan betul-betul ayat ataupun keyword ataupun subjek tersebut. Kalau you tak guna memang result dia banyak sebab itulah result dia banyak sebab dia tarik business, dia tarik management. Jadi result dia banyak. Kalau dia fokus on gunakan quotation mark ni, result dia memang kalau you nampak lah obvious kan dia punya result itu kan. Sangat orang cakap sikit lah berbanding yang ni. Alright? So, kebanyakan user akan ataupun students or academician, diorang akan gunakan ni lah kalau diorang notice that yang diorang punya keyword ni panjang kan. So, dia akan gunakan. Alright? Okay, tu untuk yang ketiga. Okay, dah tiga dah saya share dengan you kan. So, ini yang keempat. Alright, so yang keempat ke? Tak ada yang keempat, betul kot. So, a wildcard pula. Apa maksud wildcard ni? Function dia adalah untuk find variant spelling of words. Okay, use to search for a single character or replace letters within a word. Okay, dalam search strategi untuk wildcard ni, you akan gunakan simbol question mark ataupun hashtag. Right? Okay, sebagai contoh, color. Ni kalau you notice kan, kalau you noted that color punya spelling ada dua, UK and US, right? So UK dan US ni COLOR, COLOR. So kalau you hanya letakkan COLOR untuk you punya keyword untuk buat searching, you hanya akan dapat satu saja spelling. Pada saya rugilah. Kadang-kadang you punya keyword tu ataupun subjek tu dia ada lebih daripada tu. Bukan saja spelling UK, US pun ada. Jadi rugilah kalau yang you tak gunakan spelling satu lagi untuk dapatkan artikel yang relate dengan keyword you tu. Kalau saya rugi saya rasa. So you kena identify lah juga you punya apa ni,
keyword tu ada relate tak dengan spelling. So kalau you letakkan simbol macam ni, hashtag, so hashtag ni dia akan tariklah yang mana you lah, dia akan letakkan apa-apa sahaja huruf untuk dia tarik yang berkenaan dengan colour ni. So macam ni man kan, man dia ada juga spelling lain MEN, right. So result you tu you akan dapat lah lebih sikit. Tak adalah fokus on satu spelling. Kalau satu spelling mungkin dalam database tu tak banyak kan spelling untuk tu. Dia ada spelling yang lagi satu yang lagi banyak dia punya result. Macam tu mungkin. So you boleh gunakan function wildcard lah. Kalau you dapat detect lah you punya topik, you punya statement tu ada melibatkan spelling, right? Seterusnya adalah, ramai join. Tak apa, ni baru teori. Ni baru teori yang pasal saya detect kelas ni macam banyak sikit, tapi tak apa sebab Jumaat kan. Yang lelaki ni lagi dah ada orang sebab Jumaat, so kita faham lah. Alright, so truncation pula. Okay, truncation ni apa function dia? Truncation is useful for finding singular and plural forms of words and variant endings. Shorten your keyword to its stem or trunk and add the truncation symbol. Jadi untuk gunakan searching strategi ni, you kena gunakan simbol asterisk lah. Right? Contoh dia, saya akan bagi kat sini. Okay. So kalau you nampak ni, okay. Kalau you search, you letak compute je, dia akan match dengan semua. Maksudnya kita panggil kata akar dia. Macam tu lah lebih kurang. Dia akan match, dia akan matchingkan dengan semua word-word selepas compute ni. Contoh kalau you tahu computer, computing, computational. Kalau you identify beberapa keyword lain yang memang seakan-akan macam ni, komputer ni, compute ni, dia hanya letakkan asterisk, dia akan sambunglah ayat ni, dia akan tarik apa sahaja keyword ni yang ada relate dengan compute ni. Right? So dia punya result lebih banyak lah. Kalau kita punya topik tu tak ramai yang buat research, jadi you tak dapat banyak lah. Kalau mungkin isu tu baru kan. Jadi tak ada ramai researcher yang buat research on that area kan, apa topik tertentu macam COVID. Macam baru start COVID tu tak ada siapa buat, contoh tak ada siapa buat research pasal COVID. Tapi seorang researcher ni dia start dulu. Dia dah start dulu tapi susahlah sebab tak ada sumber kan. Dia kena carilah apa-apa saja yang boleh kaitkan dengan tu, ataupun mungkin dia doktor kan yang dia pakar dalam bidang tu. Once dia dah publish paper dia, ramailah akan rujuk dia sebab salah satunya dia lah yang first yang create yang buat isu tentang COVID untuk tengok beberapa perkara kan, untuk dia investigate isu tentang tu. So ramailah rujuk dia. Jadi dia punya artikel lebih cakap berimpak lah, macam visible lah dapatkan tu. So same goes tu lah, macam kalau topik tu dah memang dah lama, jadi kita punya result jadi banyak lah sebab ramai dah buat research pasal tu. Alright? So kalau result tu research tu baru, topik tu baru, jadi tak banyak lah. So you mungkin kena guna cara lain lah. Strategi lain lah untuk dapatkan lagi ramai. Alright, so untuk kelima kan. 5 strategi yang saya share tadi ni. Okay. Setakat ni ada pertanyaan ataupun you tak nampak ke lagi? Ni ada contoh kat bawah ni. Okay, kalau you nampak, dia ada menggunakan beberapa searching teknik lah. Kalau boleh, saya nak tanyalah, apakah searching strategi yang digunakan? So you boleh share dekat ruangan chat lah. Apa searching teknik yang digunakan? At least saya nak put two-way communication, at least tak adalah you ngantuk petang-petang ni kan. Jadi saya dah share tadi ada 5. So apa strategi yang digunakan ni? Ada 3. Yang first ni digunakan apa? Dengan ni. Kalau you ingat, boleh tak you nak recall balik apa yang saya brief tadi kat you? Boolean operator, Boolean question operator. mark Sorry? dengan truncation, question mark.
Quotation mark. Quotation mark. Alright, betul. Siapa yang cakap tu, yang menjawab tu? Fatin. Fatin. Fatin Nurul Amalin ke? Ke bukan? Saya. Oh, right. Saya nampak nama ni dah. So, betul lah Fatin. Ya, betul. Jadi, betul lah jawapannya. Dia ada menggunakan 3 searching teknik lah, iaitu quotation mark. Untuk ni, dia letak pembuka ni, penutup ni. Untuk dapatkan actual phrase. Okay, so not ni, dia nak excludekan komputer ni lah digunakan truncation untuk compute ni. So, ada 3 teknik yang digunakan. Jadi, you boleh campur, you boleh combinekan beberapa searching teknik. Tapi you kena make sure lah you nak pastikan apa sebenarnya result yang you nak tu. You kena try and error, cuba, dan you akan dapat detect nanti result dia akan ada sedikit perubahan lah kalau you ada buat searching teknik ni, ada try and error, ada cuba dia punya teknik ni, you ada tambahkan lagi. Nanti you akan nampak lah result dia akan berubah. Alright? Sebab result ni, apa-apa pun dia memang rely on apa yang you letak tu dekat equations box tu. Kalau you tak letak cara yang betul, ataupun keyword yang betul, ataupun yalah, maklumat tu tak ni, dia tak akan dapatlah apa yang you nak tu. So you kena try lah, kena cuba dan kena list down lah you punya keyword, apa sebenarnya yang you nak lah untuk retrievekan artikel yang relate ataupun tepat relevan lah dengan topik juga, dengan research paper itu yang you buat. Alright? Okay. Dah use keyword. Keyword lah for sure lah. Information technology ni macam so known as keyword jugalah. Okay, and then Boolean operator, betul Medina cakap. Itulah antaranya yang you boleh cubalah. So ada 5 kan, ada 5 teknik strategi yang you boleh gunakan. Tapi tak semualah orang guna, tapi depends lah punya keyword tu jugalah. Tapi kebanyakannya menggunakan quotation mark lah. Kalau Boolean tu, kalau keyword dia tu banyak, dia nak letakkan semua tu, dia akan gunakan and lah, kebanyakan akan gunakan and. Okay, or tu based on similarity, kalau ada sinonim ataupun similarity kan, you kena list down lah, you kena masukkan ke semua ni untuk dapatkan result yang lebih banyak lah. Right? Kadang you punya topik tu result dia tak banyak kan, so you kena cuba besarkan scope dia kalau result you tak banyak. Kalau result you banyak sangat, you kena spesifikkan lagi you punya result tu, you punya searching teknik tu. Kalau result dia banyak, takkan nak pun daripada result first sampai 10,000 kan. So you kena ni lah. Tapi ini first tips lah. Nanti saya akan tunjukkan pendekatan lain lah untuk you spesifikkan lagi you punya result. So untuk database, dalam database ni dia ada bantu jugalah dalam database tu untuk bantu you spesifikkan sikit you punya result tu. Okay, so ada 2 cara yang ni, dengan satu lagi cara nanti saya tunjukkan secara hands on lah. Alright. Okay, so yang ni on database for literature. So what is on database? On database is an electronic catalog or index. Library database contain information about published item. Okay, so dia lebih macam database ni, dia maklumat yang kita langgan lah, artikel yang kita langgan yang memang yang dah diterbitkan lah, yang publication paper lah. So library database ni macam Google, dia searchable juga. So the library subscribes to many database to user access to these resources. When you are searching a database, you are not searching the web. Dia punya cara tu lebih kurang, tapi sebenarnya kalau you searching web tu, you hanya searching maklumat yang general, maksudnya yang bukan berkualiti lah berbanding dengan database yang kita langgan ni, di mana library database also contain more reliable information than what people find on some website. Primarily because the information library databases contain is sourced from experts
and professional. Sebab kami langgan artikel-artikel tu memang artikel yang daripada researcher tu yang pakar dalam bidang tu lah. Selalu lecturer lah kan, lecturer, academician. Kalau medical, doktor-doktor lah ataupun yang memang dalam kerja dia kan. Macam kalau you FSKM, kebanyakannya mungkin academician and then ada yang bekerja dalam bidang-bidang you kan, komputer semua. So, semua tu expertise, professional punya people yang memang diorang tahu selok belok dalam topik tu. So, kalau you rujuk artikel maklumat tu sangat bagus lah untuk you kalau you masukkan dalam you punya research paper. Sebab you merujuk pada pakar kan, pada artikel yang memang dalam bidang tu. Right? Dia panggil researcher dalam bidang tu. Kalau Google tu bukan apa, Google tu sebab dia apa-apa saja yang you keluar tu semua yang free lah. Kadang yang mana nak share knowledge tu dia ada masukkan juga beberapa, tapi tak banyak lah kalau you punya artikel yang akademik, sangat sikit. Kalau Google Scholar tu much better lah than Google. Kalau on database ni sangatlah bagus kalau you kayaknya kalau FYP you as a final year student ni lagi bagus lah you rujuk on database lah untuk dapatkan artikel Alright. So untuk gunakan orang database ni macam biasalah masa saya tunjuk macam sesi yang sebelumnya kita akan melalui website library lah. Apa saja maklumat yang kita sediakan semuanya akan melalui platform library portal. Right? So saya akan tunjukkan portal PXT nanti. Kita ada banyak library portal. Setiap library ada portal dia. Lah sekarang dengan keadaan online ni. So setiap library memang dah ada dan setiap library dia ada maklumat-maklumat tambahan lah yang you boleh rujuk nanti, right? Ni saya tak go through sebab saya nak hands on terus. Kalau saya go through ni sama je. Dia punya ni sebab you pun dah nampak dah hari tu kan sesi yang sebelumnya untuk gunakan ni cara searching dia, right? Okay, so saya akan tunjukkan secara hands on. Okay, sebelum saya proceed untuk hands on session, setakat ni you all clear tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Strategi ni kan, dia memang boleh guna untuk semua database ke macam mana? Yes, semua database. Even Google pun you boleh guna. Even Google Scholar kan. Tapi Google tu kalau boleh tak payah guna lah kan. Google Scholar tu okey lah sikit kan. So apa-apa saja platform database memang you boleh gunakan. Kadang-kadang ada database tu dia dah provide kan function tu. Menggunakan beberapa strategi tadi. So macam lebih mudah lah untuk you. Tapi dia ada dua kategori lah, basic search dengan advanced search. Advanced search tu lah yang dia akan masukkan. Ada juga yang bukan advanced search, dia ada kalau nampak ni database EBSCO host ni nampak dia keluarkan add on note ni. So kalau tak ada you just ignore je lah, you just letak satu keyword je kat atas. And search kalau ada beberapa keyword tu you boleh tahu. Terus masukkan dalam kotak tu, search box tu. Itu memang database, kebanyakan database memang semuanya ada membantu dan juga you boleh pelbagaikan you punya strategi menggunakan online database nanti. Alright? Baguslah soalan you tu tadi. Rasa soalan you tu jarang orang tanya. Tapi baguslah. Jadi kefahaman lah untuk kawan-kawan you kan. So strategi ni you boleh gunakan dalam semua platform. Alright? Right. So okay. Saya rasa semua jelas Dah pukul 3.30. Saya kalau saya nak cuba habiskan sebelum 4.30. Dalam 4.15 saya cuba habiskan lah. Okay. Saya tahu kalau kita kelas ni lama-lama sangat you boring kan. Saya cuba sampaikan hands on nanti kita santai lah you pun sama-sama dengan saya searching, sama-sama buat searching dengan saya. So you tak adalah tak adalah ngantuk sangat. So nanti you pun at the same time you boleh terus cari keyword, you terus masukkan keyword you tu. You terus boleh dapat artikel yang you nak. So lagi jimat masa kan. Sambil-sambil kelas dengan saya, you dah boleh dapat artikel yang you nak tu. Right? So ada apa-apa soalan lagi? Saya tengok dekat search box, chat box ni ada tak soalan? Okay, kawan saya
share portal PST. Nanti you klik je dekat ni, pst.library ni. Okay. Alright. Okay, dah 3:30. Saya boleh proceed lah untuk hands-on session. Okay, nak tanyalah. Tak apa ke saya proceed ni? Nak take 5 ke? Saya kalau ada beberapa kelas tu saya akan tanya sebab apa ni mungkin dia nak rest kejap ke apa. Ada you all nak saya sambung ke sebab saya pun start lambat sikit tadi kan. Tapi tak apalah Saya okey je. Okey je. Yang lain macam mana? Yang lain nak take 5 ke apa? Sebab lepas ni saya tak take 5 dah lah sebab saya terus hands-on session tu kita sama-sama buat searching. Right? Diam jadi macam mana? Kalau Teruskan je. yes? Boleh teruskan je. Kan je lah. Alright. Semua ni dah ada yang dah baru masuk ni. Ke saya yang dapat info join-join ni? Rasanya Hadira dah masuk lama dah. So dia keluar je kat depan ni. 137. Alright. So saya sambung je lah tapi saya santai je lah ni. Kita tak nak serius sangat. Sebab modul ni dia searching teknik kan. Sebab teknikal sangat macam Mendeley. Mendeley tu you kena betul-betul fokus lah nak gunakan software tu kan. Setakat ni okey kan Mendeley? You all guna? Okey. Okay kan? Okay. Kalau tak okey, bagi tahu je lah dekat saya. Boleh je tanya kat sini pun. Dekat kelas ni pun boleh, tak masalah. Okay. So macam biasa, kita akan masuk website library. Okay, ni website kami lah Itu pun Saya download daripada link tu tak boleh. Mendeley tu. Download apa tu? Mendeley ke? Siapa tanyakan tadi? Okay saja. Tadi ada pertanyaan ke? Fatin kan? Fatin nak tanya apa? Fatin nak tanya apa? Saya tak clear. Tapi tadi saya download daripada library tak okey, tapi download daripada website terus okey. Oh, Mendeley. Website Mendeley. Mendeley ke? Okay, Mendeley. Sebenarnya kalau you pergi dekat download software ni. Okay. Mendeley. You ambil dekat ni, how to download link ni. Ataupun directly download kat Windows tak boleh Yang library punya. Yang lain punya tak boleh Dia akan direct juga ke website Mendeley. Macam ni kan? Dia macam, dia kalau yang, saya ambil yang window tu, box tadi. Yang tadi ada window kan. Yang tu kalau download, Yang ni? password dia selalu tak dapat. Password. Oh, password dia tak ada Fatin. Kalau Mendeley tak ada password. Mendeley terus je install. Tak maksudnya dia kena login. Lepas install, login. Dah login tu. Dia ada problem dekat situ. Mendeley web ke? Download daripada tak desktop. Desktop. Saya macam pelik juga dia. Kalau download daripada Mendeley website tu baru dapat. Okay, kalau Mendeley website je saya. Ya, yang lain ada problem ke? Ke Fatin je? Mendeley. Sama je problem. Kalau download dekat IITM punya library Saya tak lepas dapat tu download. masuk. Oh ya ke? Maksudnya you are guna, you pergi kat Mendeley ni lah. Mendeley ni baru you boleh. So pelik kenapa tak boleh Pakai yang ni tak boleh Download daripada sini punya. Sebab rasanya yang dekat UiTM punya tu dia dah lama kot. So dia, sebab window dia lain. Ke you are guna yang baru punya sebab misalnya Mendeley ni dia ada yang desktop tu kalau you dah, dia kan keluar macam saya punya ke? Sebab dia ada version yang satu lagi tu saya tak prefer you pakai tau. Yang latest punya tapi dia more on network punya version lah. Even student yang pernah guna pun diorang uninstall semula, diorang akan guna yang Mendeley desktop ni. Kalau you guna Mendeley desktop tak apa. Saya takut you guna yang satu lagi. Tapi rasa dia keluar macam ni kan Mendeley desktop juga dekat PC you. Kalau dia keluar macam tak apalah takut. Tapi tak apalah you even kalau yang baru tu pun okey je.
Ha. Jadi kami akan semak lah website library tu kalau ada masalah ni. Tapi tak apa, sebab kami pun klik ni pun dia akan kami akan ke website Mendeley. Tapi tak apa, saya akan cuba tengok balik apa masalah yang you hadapi tu lah. Sebab sebelum-sebelum tak ada pula bagi feedback sini, tapi tak apa. It's okay. Tapi bagus kami noted yang tu kan. Kita akan tengok, kita akan tambah baik lah kalau ada benda yang kita rasa kita kena update balik Okay, tak apa. Tapi as long you guna tak ada masalah Mendeley tu. Right now saya guna yang directly from Mendeley punya download. Okay, you guna Mendeley desktop lah kan? Dah Ah, boleh masukkan artikel semua lah, tak ada masalah lah. Yang tu okey. Okay. Tak apa, saya rasa saya tengok balik yang ni. Okay, tak apa. Hopefully you, kalau you dah berjaya download tu, Alhamdulillah lah. Kat part kami yang ni, kami akan tengok balik dah ni. Okay? Alright, tak apa. Saya akan tengok. Sebab kalau you pergi website library pun dia the same main library punya ni. You download. Rasa the same juga. Kami punya portal problem kejap Sama je rasanya. Dia ke lain. Saya ambil yang tu nombor 6 tu. Yang ni? Saya ambil yang nombor 6 tadi tu. Yang ada tadi tu dia ada list pasal dia 1, 2, 3, 4, 5. Ada endnote apa semua. Download ni ke? Direct ni kat sini? Tak apa. Untuk ni pun kalau pergi kat link mana how to download pun dia ada interface dia lain sikit lah. Yang ni nombor 6. Yang ni saya download. Yang ni okey lah. Yang tu yang problem nombor 6. Nombor 5. Tak apa. Nanti saya maklumkan pada tim kami. Sebab saya pun saya ingat okey sebab tak ada apa-apa feedback kan. Tapi tak apa, kita akan tengok lah. So you all melalui website Mendeley okey lah. At least memang ada platform itulah, platform sebenarnya yang Mendeley website tu yang form apa panggil yang rasmi punya lah. Okay, tak apa, ni kami akan detect ni. Kami akan cuba baiki lah ni kalau ada apa-apa perkara yang kami kena ni. Tak boleh login, tak boleh nak download tu, saya pelik juga tu. Tak apa. Alright, so yang tu okey Okay, saya baru tahu tu. Tak ada siapa yang maklumkan. Okay, bagus saya maklumkan. Alright, so saya proceed pada on database. Alright. So kat sini untuk guna on database macam biasa kita pergi our collection. Okay. And then kita pergi on database lah. Ada digital collection. Okay. Klik saja kat sini. Okay. Inilah database kita. Seperti mana yang saya share tadi kan. Ini antara database on database yang boleh guna. So kalau you as a new user kan, first time user, you boleh pilih by subject lah kat sini. Sebab you tak biasa dengan database kita kan. You first baru tahu kan ni. So boleh pilih computer science, right? So dia akan sort lah. Kita ada banyak database. So dia akan sort database yang bersesuaian dalam bidang computer science, right? So dalam banyak-banyak ni, okay, saya go through lah. Untuk ACM Digital Library ni memang database yang sangat relate dengan bidang you lah, sebab untuk makluman fakulti you sendiri yang mencadangkan untuk kami langgan lah. So kita keep on sambung lah untuk langganan. Saya pun risau juga in future kalau database ni tak digunakan dengan sepenuhnya, sebab kami memang pantau, kami ada buat pemantauan setiap kali based on ada mesyuarat dia yang melibatkan beberapa IPM punya pengurusan. Jadi kalau penggunaannya jatuh sangat rendah, kami terpaksa hentikan langganan. Itu yang saya risau sangat. Tapi hopefully PCM ni berterusan lah langganannya. So tu saya maklumkan kalau student FSKM memang you kena guna kat SCM Digital Library ni sebab dah koleksi untuk computer science sangat banyak. So nak masuk macam biasa, you all tahu kan ni, nak masuk guna password, ni IC number lah, okay, dengan ID student, and then you submit, right?
So, inilah interface ACM Digital Library untuk kita buat searching lah ni. Right? So, kat sini, okay, balik. So, kat sini, okay, you boleh masukkan keyword you. Siapa nak bagi contoh keyword kat saya? Okay. Password kena strong, kena ada lowercase and kena ada simbol. Yang ni yang mana ni? Password kena strong yang untuk yang tadi tu ke? Dan password tadi guna IC je, IC number kan? Alright? IC number you je dengan ID student. Tapi yang password kena strong ni saya tak pasti yang merujuk pada mana, Medina. Untuk Mendeley tu. Hmm? Untuk Mendeley tu, saya pun ada masalah macam Fatin juga mula-mula. Lepas tu saya kena Mendeley? tukar password. Oh, yang tu nak create account ke? Nak register ke? Oh, yang maksudkan ni? Nak register Ha, Oh, sebab nak register tu dia kena guna email kan? Email betul. password kan? Yes. Yes. Password sekarang ni even saya pun kami di UiTM setiap setahun beberapa kali kami kena tukar password untuk security. Sebab kita dulu kita dengar UiTM kadang ada berlaku ada hack kan macam so sekarang ni kami dah buat password tu memang kena strong lah, lowercase, ada simbol sikit, ada huruf besar, huruf kecil, tu memang Puan, maaf ganggu. ya. Okey, saya baru lepas try download yang macam pelajar maklumkan yang kata nombor 6 tu tak boleh. Okey, saya download dan saya register atas email saya sendiri. Okey, semua tak ada apa-apa masalah. Jadi yang diorang maksudkan ni maksudnya nak login ni kot, diorang nak register je. Saya rasa dia macam ni, after dia orang download dan dia orang nak sign in kan. Dia Kena kalau yang tak ada register. account, kita kena register dahulu. Dan Memang you dia kena create register. menggunakan apa-apa email dan password. Memang Saya baru try ni. Okey, tak ada masalah. Oh, maksudnya download tu okey, cuma you nak register tu problem untuk register tu. Register memang kena password ni memang kena ada alias macam saya ada kena gunalah. Password tu kena strong. So even you pun Okey. tahu ni, student tahu ni password ni. Mungkin Tak tak apa. apalah. Tak apa. Ni nanti kalau selepas KKM ni ada apa-apa masalah, you boleh hubungi kami melalui chat with librarian ataupun boleh email kepada pihak kami lah. Sebab saya tak clear tadi kan. Sebab kalau kami kan kalau apa-apa kan saya suka tengok tau. Kalau share screen, saya tengok apa sebenarnya. So kita lagi jelas kat situ kan. So yang ni dari sudut register lah. Register tu memang kena guna password UiTM, better password you lah. UiTM kan Nazari kan? Better student Ya, siswa seleloknya kalau saya galakkan kita pakai UiTM punya lah. UiTM lah. Jadi kita takkan tertukar password ataupun terlupa password. Okey, tak apa. So okey lah semua. So kita dah tahulah dia punya apa ni? Solution ni kan, right? So saya proceed untuk ACM Digital Library ni. Okey. So kat sini ada siapa-siapa boleh bagi ni tak? Bagi contoh tak? Artificial intelligence. Artificial intelligence, right? Machine learning and predict pun ada. Okay, saya letak artificial intelligence dulu. Artificial intelligence. Alright. So artificial intelligence ni dia ada dua. Artificial intelligence. So you kena gunakan quotation mark lah. Pada saya akan gunakan strategi double quotation ataupun quotation marks. So baru kita create searching. So untuk makluman setiap database dia ada provide dua cara lah. Basic search yang besar ni and also advanced search. Advanced ni lagi spesifik you punya searching lah. You kena masukkan banyak macam-macam kriteria lah untuk you gunakan advanced search tu. Kadang-kadang dia ada provide kan boolean operator dalam advanced search. So nanti kita cuba tengok sekejap lagi. Saya buka siap-siap. Tapi saya akan cuba basic search ni dulu. Right. Okay, so kat sini, so result dia 120. Contoh saya buang, saja nak tunjuk kat you. Ni 120K kan.
Kalau asal kalau you tak gunakan quotation mark tu, right, 206. Okay, so ada perbezaan. Okay. Dia akan dia ambil semua ayat ni, artificial pun dia tarik. Kita tak nak, kita nak actual phrase ni. Okay, so 120. Okay. So kat sini kita dah okay lah, at least tak ada macam result dia besar macam tadi. So kita dah fokus on betul-betul actual phrase ni. Okay, and then kat sini pada saya still besar juga result dia. So kat sini database ni ada bantu untuk you spesifikkan lagi dan reduce you punya result. Untuk reduce result you tu lagi, you kena filter. So kalau sebelah kiri saya ni ada kategori. Filter ni ada people, publications, conferences, reproducibility pages, publication date. So antara banyak-banyak ni yang you perlu wajib lah, pasal saya wajib buat sort, itu lain. Filter, untuk filter function ni, publication date ni yang paling priority yang you kena filter lah. Contoh saya boleh tarik macam ni, ataupun saya boleh pilih je kat bawah, past 5 years. So saya buang balik ni, kita boleh padam balik, kita boleh ke asal semula dan kita boleh pilih. Contoh saya ambil past 2 years saja. Tapi saya dimaklumkan past 5 years tu dah okey lah. Jangan past 10 years tu dah lama. Better dalam range 5 years saja. Alright, so 15,000. Okay, nampak tak dia dah berkurangan. Okay, so kat sini kalau you nampak macam banyak sangat, you ambil past year lah. Mungkin sebab topik ni, keyword ni dia besar. Pada saya dia banyak juga research on this keyword. So kalau you focus on this year saja dah jadi 8,000. So ni memang untuk tahun lepas kot, tahun ni. Alright, plus dengan tahun ni dengan tahun lepas. Alright, so saya daripada tu you juga boleh filter kalau you selalu dapat tahu beberapa author yang memang ataupun researcher yang dalam bidang you kan, dalam topik tu you boleh pilih lah, tapi ini jarang lah. Selalu publication year tadi, alright, publication date tadi, and then kalau conference ni, okay, ni kalau melibatkan conference paper, macam kalau you better you guna research article kalau research article tu saya cuba tarik content type. So dia dalam result you ni dia ada banyak kategori. Okay, you boleh kalau you nampak ni kan, short paper, extended method and so on. Tapi actually research article ni yang the best sumber lah buat untuk you punya research paper lah Okay, research article dah jadi 6,000 daripada 8,000 tadi. Out of 8,000 tadi kan, dah 6,000 sahaja. And then you boleh juga go through yang lain. Okay, kalau you nak fokus on PDF, you boleh lah pilih PDF. Tapi dia punya maklumat yang mungkin beberapa perkara yang penting ada dalam ni you tak dapat dalam. Tapi pada format ni depends lah. Right, yang penting yang publication date and content type tadi, right. All publication ni kalau boleh yang ni depends lah. Ni saya cuba nak tunjukkan you untuk filter untuk kecilkan, spesifikkan lagi punya result. Contoh saya nak ambil journal article saja. Okay. Journal article. So dia akan spesifikkan lagi result you 1,000 lebih. Okay, saya nak cuba kurangkan lagi, saya akan lihat dekat part lain, okay, kategori lain. Ni publisher, you boleh ni media format tadi saya dah tunjuk. So you boleh go through satu. Ni reproducibility pages ni dia lebih macam focus on ni nak available you boleh go through, tapi yang ni saya rasa tak ada cakap priority sangat lah. Okay, yang penting publication date, and then ni saya tunjukkan lah dalam bentuk PDF untuk kecilkan lagi result. Okay, and also you boleh lihat juga lah by institution, kita tengok okay, result ni banyak under China lah China punya articles from institution kat sana lah, China institutions. Okay, you boleh go through lah kat sini
Okay, saya tengok lah ni application date ni. Okay, dia mention lah 2021 hingga 2022 till present lah. So kalau you rasa macam you dah buat ni macam saya ni kan, saya tak tahu dah nak filter kan. So tak apalah, yang tu yang kita rasa yang kita priority untuk kita filter yang ni sahaja. Yang lain tu dah tak ada, so you boleh proceed untuk go through lah, sebab memang result ni keyword ni memang result dia banyak lah kan. Depends pada keyword lah, ada tu tak banyak, dan ECM ni memang bidang you juga, so result dia memang banyak sikit lah. Okay, kalau you try database lain tu mungkin dia kurang sikit result dia, right? So ni ICM sangat bantulah untuk you lah untuk dapatkan artikel based on under subject area tu. Alright, so dekat sini juga you boleh sort juga. Okay, relevance ni by default dia kalau tak relevance. Tapi you boleh pilih lah paling banyak orang downloaded yang highest to lowest, latest to so dia akan fokus tahun terkini tahun ni dan baru tahun 2021. Ni yang lama ke yang baru lah. So untuk cited, ini adalah yang paling banyak orang rujuk, yang orang buat list as reference diorang. So you boleh juga tengok lah. Kalau you klik cited ni, kita akan tengok untuk result you ni, tajuk artikel mana yang banyak orang refer, orang cite. So kat sini dia punya research artikel dia fokus on this. Okay. AMP, Adversarial Motion Paralysis for, okay. Kalau you nampak kat sini artificial intelligence tak ada kan dalam ni. Sebab kita punya searching tadi mungkin dia ada search daripada abstract, daripada keyword you, ataupun daripada contents articles tu itself. So itu yang dia tak ada kat sini. Ada setengah tu dia ada mention ada tu, ni machine learning. Kalau ada tu, adalah dia keluar. Kalau tak, dia akan tarik daripada dalam itu artikel tu sendiri. Okay. Kalau right, so kalau kat sini you boleh juga edit search kalau you nak edit. You boleh nampak kat sini. Okay. So search within. Ni yang saya cakap anywhere ni, meaning that dia search dalam you punya artikel tu anywhere, semua daripada first sampai lah last page dia akan search. Ada perkataan artificial intelligence. Kalau you nampak besar result tu sebab tu. Kalau you nak fokus on title, search within title, meaning that you punya result tu memang betul-betul dia akan keluar tajuk artificial intelligence. Tajuk artikel itself tu memang akan appear artificial intelligence. Saya try saya cuba. Okay, dia akan keluar macam ni kan. So saya cuba search. Dia ada banyak, you boleh siap publication date you nak tahun bila. So database ni sangat membantu lah sebenarnya untuk searching. Okay, klik search. Right. So dia akan keluar 9. Oh 9. Sebab tadi saya dah pilih, tadi PDF ni saya buang lah. Mungkin ada lagi artikel yang boleh tak detect dah. Kalau macam tu you kena try search balik tadi. Yang asal tadi artificial intelligence tu gunakan search within title. Alright, ni saya bagi contoh lah kan. Alright, so kat sini 9. Lega 9 je daripada beribu tadi. Alright, ni sebagai contoh lah. So you kena cuba try and error, kena try. Okay, kalau pada saya lah, kalau result itu 1000 tu banyak lagi lah. Tapi kalau dah tak boleh nak buat apa tu, you terpaksa lah go through ataupun you boleh sortkan by paling banyak orang refer cited. Okay. So tapi yang ni bukan kriteria yang utama lah saya dimaklumkan oleh lecturer. Serta-serta lecturer dia kata kalau you tak refer on cited, paling banyak orang cited pun tak apa. As long as you artikel ni dia relate lah dengan you punya topik. Okay, relate dengan topik you tu. Research you tu lah. Alright, so saya tunjukkan kat sini lagi. Okay, macam mana you nak dapatkan PDF artikel? For sure lah kita nak dalam bentuk full text kan. Kalau you nampak dekat sini, you nampak tak? Dia ada banyak sini. So you nampak PDF. You boleh directly lah klik PDF kat sini. Dia akan directly lah ke PDF format, then you boleh download. Okay. Ataupun, nampak tak? Dia dah keluar dah. So you boleh download lah. Ataupun, you boleh klik pada tajuk ni, details articles ni untuk you tengok dalam ni. Dia lagi banyaklah maklumat dia dalam ni. Dia akan
maklumkan daripada source ni daripada jurnal mana. So you boleh baca abstract dia. Okay, you boleh view, okay, you nampak PDF pun ada kat sini. So references you boleh tengok references artikel ni. Okay. So artikel ni berada kat Google Scholar. So you boleh klik lah. Okay. And then nak dapat PDF macam tadi, klik lah PDF so dia akan appear macam tadi lah untuk you download. Right? So untuk Mendeley pun dia dah appear kat sini. So untuk you export ke Mendeley kan yang saya dah tunjuk sebelum ni. Okay. Ni untuk SCM Digital Library. Ada soalan untuk database ni? Setakat ni semua faham ke? Ataupun ada nak tanya? Ni macam ni lah cakap apa ni panggil cara kita nak buat searching dalam database dia. Nanti saya tunjukkan database lain pun dia lebih kurang lah. Cuma interface tu yang membezakan lah. So setakat ni okey. Saya nak you sama-sama dengan saya macam saya cakap tadi kan. Tak naklah saya seorang. Kalau you tak tahulah kalau you guna laptop, boleh je buka kan sambil-sambil dengan saya cakap ni. You boleh go through. Ataupun you boleh melalui handphone pun boleh juga. You buka website library tu, you boleh je melalui handphone, tak ada masalah. Okay. Okay, so SCM saya dah tunjuk. Untuk makluman, kita ada bukan saja online database, kita ada juga kategori bahan lain iaitu e-book. Kalau kita dengar buku kan, printed book dekat library. Sekarang ni kita dah ke arah digital. So kita punya pembelian buku bercetak pun sangat kurang. Kalau dekat pasaran tu, publisher tu dia tak keluarkan, dia tak terbitkan dalam bentuk online ataupun e-book. So printed je ada, so kita nak tak nak kami akan beli jugalah sebab mungkin buku tu penting untuk keperluan pengajar dan juga you lah as a student. So kalau bahan tu kat pasaran tu ada dalam bentuk kami akan proceed untuk pembelian dalam bentuk online lah. So you boleh juga merujuk pada e-book ni untuk dapatkan bahan lah. Okay, kalau e-book ni dia banyak chapter, so you boleh go through chapter by chapter lah. Tengok yang mana relate dengan you lah. Tapi dia fokus on buku ni lah, publisher Bantam ni. Okay, so saya fokus on database saja untuk modul ni. So yang lain ni untuk e-book, kita ada e-journal. E-journal ni dia bentuk online lah, e-journal ni dia fokus on e-journal. Kalau on database ni, dalam tu dia ada macam-macam, ada conference paper, ada artikel, ada image, ada semua kan. Dia menyeluruh. Tapi kalau untuk e-book ni dia untuk fokus e-book lah, untuk buku. Untuk e-journal ni fokus untuk journal, artikel saja. Okay. So saya proceed ke database yang kedua. Okay, ini database yang kedua itu IEEE. Okay. IEEE ni dia sebenarnya database yang actually dia teknologi lah, dan IEEE ni juga engineering faculty pun menggunakan juga. So jadi maklumkan IEEE ni dia ada conference, even lecturer engine and also FSKM pun kadang-kadang dia orang collaborate untuk beberapa perkara lah, untuk research part lah. So IEEE ni pun ada juga koleksi dalam computer science juga. Saya bagi contoh lain pula. Saya bagi keyword lain lah. Ni ada kawan you bagi ni. Saya bagi ni. Machine learning and predict. So, Fatin. Fatin juga. Sama je. Orang sama je tak apa. Kalau kelas tu mesti orang sama je suka tanya kan. Okay, predict. Okay, bagus Fatin bagi. Predict ni ada mungkin prediction apa lagi. Ada dia punya ni kan. Okay, kita cuba yang ni. Buat. Dia gunakan 3 strategi, searching strategi. Ni bagus Fatin. Dia nampak dah teknik dia tu. Kita tengok. Okay. So dia gunakan boolean untuk dapatkan kedua-dua keyword tersebut. Tapi predict tu dia boleh dapatkan yang prediction. Apa lagi? Prediction. Ada lagi tak selain prediction? So dia akan keluarkan lah kalau ada. Okay, prediction. Predictive. Right? So itu function untuk searching strategi. Saya ingat wildcard ke truncation? Aduh, saya dua tu. Truncation. Wildcard tu yang spelling kan? Right?
Okay. So dia nampak dah result dia untuk IEEE, dia akan keluar macam ni kat atas ni. Dia lain sikit interface dia. Dia keluar macam ni. You boleh tick. Contoh you nak journal je. Ni dalam database ni bahan yang paling banyak kategori conference. Conference paper yang banyak conference kan. So dia present paper dia dekat conference sekian-sekian conference. So once dia dah present tu, dalam beberapa tahun tu, atau tak mestilah setahun dua tu, ataupun tahun tu juga, depend lah kalau cepat, paper dia publish, masuk as a conference paper dalam database publisher ni yang terbitkan IEEE. So memang IEEE ni memang dia ada conference dia sendiri. Alright. So saya cuba, saya fokus on journal journal artikel, sebab journal artikel ni sangat, orang cakap, banyak students akan refer banyak journal artikel untuk buat research paper. Okay. Bila saya tanya kat lecturer pun, dia orang cakap journal artikel. Right. So dia dah berubah kan. Tadi berapa tadi? Saya tak nampak tadi. Berapa? So you sambil kelas dengan saya boleh terus buat searching lah. Jadi 31,000 out of, jadi berapa tadi? Dia dah jadi banyak juga kan. Fokus tadi kan. 5,000 lah. 5,000 lebih tadi. Sebab kita ada kat sini kan jumlah ada juga. 5,268. Okay. So ni result dia. And then actually kalau dekat sini dalam database ni dia mention kalau you nak fokus on artikel yang dilanggan saja. Untuk makluman setiap database kita tak langgan 100% artikel. Contoh artikel contoh mesin ACM tu ada 10 juta artikel. Kita tak langgan 10 juta tu. Kita langgan based on program and kursus yang ditawarkan di UiTM. So apapun kami buat langganan tu, kami akan dia ada mesyuarat lah, meeting dengan beberapa person ni, pengurusan UiTM ni untuk select lah. Selalu academician pun bersama lah. Dia orang je tahu kan kursus program yang tu relate tak, subjek ni, artikel ni semua relate tak. So kat situ lah baru kita select untuk kita langgan lah. So kalau you ambil subscribe ni, ruginya you tak, yang mana artikel yang tak langgan tu, you tak, memanglah sebab tak ada full text kan. Kalau yang tak langgan tu you tak boleh dapat full text. Tapi yang ruginya mungkin topik you tu memang betul-betul relate dengan artikel yang tak langgan tu, yang tak dapat full text tu. Sebab kalau tak dapat full text pun, kita sebenarnya ada satu kemudahan lah nak bantu student. Kita akan cari dekat universiti lain. Kadang-kadang UKM ke USM ke, dia langgan artikel tu, kita tak langgan tapi kat sana langgan. Ada juga kadang-kadang kat sana tak langgan, kita langgan. Kadang dia orang minta kat kita. So kita ada satu kemudahan iaitu interlibrary loan. Interlibrary loan tu lah yang akan bantu untuk dapatkan full text artikel tu daripada organisasi luar. Kadang-kadang you boleh juga email author ni. So kadang author ni dia willing bagi full text kat you juga. So ada option lah sebenarnya dapatkan kalau artikel tu bukan full text. So kat sini nampak ada ni, kalau ada PDF ni, InsyaAllah you akan full text. Kalau tak ada PDF tu yang contoh kan, semua ada. Kebanyakan kita langgan ni bukan cakap 50%, melebihi 50% lah kita langgan dalam ni. Tapi memang akan ada yang tak dilanggan. Alright. Tapi tak apa, kita ada option untuk bantu you. Kita akan cari di universiti. Right? Tapi kadang kalau satu Malaysia tak langgan, kita tak nak cakap apalah sebab mungkin memang artikel tu kita tak langgan kan. Mungkin you boleh email dekat author ni kan. So kalau tak rasa CM tu banyak dia punya artikel dalam bidang you, so rasa tak ada masalah pun. Artikel pun banyak juga. So you nampak kat sini, kalau show ni better you maintain, you tahu je. Yang penting lah ni, saya prefer you focus on year. Okay, saya cuba fokus on 2020 and present, right? So you sama-sama dengan saya kan? Sampai tu boleh terus cari artikel. Alright, so kat sini dia dah kecil dah kan, 3,000 lebih. Okay, at the same time you boleh juga you boleh juga filter under author, affiliation. Affiliation ni adalah organisation lah atau institution.
Artikel ni banyak dekat Singapura ni, kat Singapura, China. Banyak artikel saya nampak daripada China. Bidang you lah. Ni publication, ni publisher lah Publisher. Okay, ni memang tak ada upload ni. Alright, ni publication topik. Kalau you nak spesifikkan lagi, mungkin you punya tadi tu machine learning kan? And prediction. Itu pun predict lah Alright, so you boleh fokus lagi. Focus on pattern classification ke. Kalau relate lah, kalau tak relate, you just ignore lah. Learning ke, dia banyak. Klik je more, dia akan keluar semua topik ni. Yang ni lebih detail lagi lah. Ni mungkin more spesifik lah. Okay, you boleh pilih lah sebagai contoh. You boleh, saya ke Fatin, ke ada yang mana yang Fatin rasa yang lagi memang relate dengan topik ni, dengan keyword ni, ke ada ke? Ke tak ada? Banyak. Tak apa, nanti Fatin cubalah saya try lah ambil learning ni sebagai contoh saya apply, dia akan fokus on tu lah dalam result you juga, tapi dia lebih spesifik pada yang tadi tu learning tu. Alright, so predictive machine learning. So memang machine learning pun under learning juga dia fokus learning tadi. Mungkin ada yang lain tu dia dah exclude kan lah. Alright, so ni kalau macam ni you boleh terus dapatkan dalam bentuk teks PDF. Otherwise you klik kat details ni. Okay, ada yang nampak. You just klik je lah, download. Okay, senang kan. Kalau dekat Google Scholar tak banyak kan PDF. Tak banyak. Ada lah, tak banyak. Kalau database kita sangat banyak kita langgan. Kita ada 20 lebih database. Zaman saya dulu 40 lebih. Zaman saya first masuk kerja lah. Sangatlah dah berkurang dengan kekangan bajet sebenarnya. Hopefully ACM, yang ACM lah maintain lah dia punya subscription tu. So you kena guna lah, you bantu untuk tingkatkan lagi penggunaan. Dan you maklumkan juga pada junior semua. So ACM ni hopefully masih lagi lah dapat digunakan lah di masa akan datang. So ni details dia, klik PDF, boleh baca extract and so on. And then ada juga database ni macam IEEE ni dia ada bagi kat you suggestion. More like this, yang relate juga dengan you punya result. Okay, you boleh go through kat sini. Dia bagi tahu recommended articles yang relate dengan keyword you ni. Okay, ni dia punya details dia. Ini dalam bentuk HTML lah. Okay, ni semua ni dia dalam bentuk HTML. So, memang setiap database sekarang dia ada bagi kat you, suggest kat you lah. Kadang-kadang mungkin you punya keyword, you punya result tak banyak. So, you boleh juga membantu you lah untuk pergi ke tempat yang more like this ni. Dia suggest kat you, you boleh cubalah go through juga. Alright. Okay, IEEE. Hopefully semua okay, untuk IEEE ni okey ke setakat ni? Simple je kan. Saya rasa open dah nampak kunci ni meaning that open access. Open access meaning that memang artikel ni bukan kita tak langgan, maksudnya artikel ni memang free. Dia actually database publisher ni dia akan bagi juga, kita beli, kita langgan, dia akan bagilah bonus kat kita. Dia bagi sikit free artikel. Open access ni yang memang free. Even you pergi search dekat platform lain pun you akan dapat free PDF lah. Macam ni kan, ni open access. Okay, ada setengah yang bentuk open access tu yang kita langgan tu, dia tak keluar lah. Subscription content tu lah. Bentuk kat open access yang tu yang kita langgan. Banyak open access kan. So tak apalah, baguslah. Dia punya keyword Fatin bagi ni banyak lah. So sangat bantu untuk dia dapatkan artikel yang dia nak. Okay, ni untuk IEEE. Setakat ni okey IEEE. So dah 2 dah saya tunjuk. Dah pukul 4. Alright, saya try tunjuk. Tadi saya tunjuk. Okay.
Kalau Scopus, saya akan tunjuk untuk modul seterusnya lah. Di dalam ni juga, tapi dia special sikit. Database dia special sebab dia ada research sikit lah. Dia lagi detail lah untuk research, sebab tu you boleh nampak. Okay, saya tunjukkan satu lagi, Sign Direct. Selebihnya tu saya minta you try sebab interface dia ada perbezaan sikit lah, tapi cara searching tu sama je. Okay, sama je, tak ada ni. Tak ada masalah lah. Saya cuba sampai lagi. Okay, saya gunakan Fatin punya juga. Fatin punya ni sebab dia punya keyword bagus. Dia menggunakan betul-betul search strategy. Alright, klik je ni. Okay, saya lupa ada advances ni. Saya lupa klik yang lain. Saya klik kat advances nanti. Sorry. Wildcards are not supported. Oh, okay. Saya ingatkan semua platform dia ada. Cuma kalau macam ni, tak boleh run. Okay. Kalau macam ni, you kena gunakan ni lah. So, dia tak detect yang simbol. Okay, saya ingat semua boleh. Sign Direct ni dia tak detect yang IEEE detect kan. So, ada jugalah yang tak detect untuk Sign Direct ni. Dia jenis simple sikit database dia. So, macam ni you kena try letak prediction or saya cuba predicting tadi. Saya tak ingat. Betul tak? Betul kan? Saya jumpa tadi lah dekat IEEE. So, you boleh guna jugalah cara ni. Kalau database ni, kalau database ni dia tak support yang truncation tu. Okay, simbol tu dia tak set dekat database ni. Dia tak set lah tu. IEEE set. IEEE kira lagi bagus lah dia punya setting tu, dia ada termasuk truncation. Alright, so kat sini, banyaknya 4 juta. Sign Direct ni memang antara database yang sangat popular di kalangan student. Even saya zaman belajar pun dah wujud dah pun Sign Direct ni, database ni. Dah lama dah. Beberapa database ni memang dah. Okay, so kat sini juga macam ni dia Sign Direct ni dia macam simple. Dia punya interface pun nampak macam tak ada banyak info kan. So, boleh pilih ni contoh 3 tahun, 2 tahun ni. And you klik show more ni, dia akan keluar lagi lah. Ya, dia akan terus auto. Setengah tu database dia kena klik refine ke ataupun ni kan. Kalau Sign Direct ni dia senang sikit. Okay, ni antaranya lah. Sama je, you boleh filter sama macam tadi. Okay, setiap database tu dia ada dia punya kategori dia lah. Ada yang detail sikit, ada yang simple. Macam sangat ni simple sikit dia punya filter dia kan. So, boleh nampak subject area untuk keyword you ni ada juga relate dengan engineering, environmental science. So, you boleh tengok lah kalau untuk computer science, klik je lah dia akan fokus on dalam bidang computer science saja. So, 37,000. So, kena filter, and untuk Sign Direct dia punya sort tak banyak. By date and juga relevance lah. So, kita lah. By default relevant tu lah kita guna. Alright. So, nak dapatkan PDF, klik je download PDF ataupun boleh go pada details lah. Alright. You boleh baca kat situ. Okay, you boleh view PDF and terus download. Nampak ni kalau kat sini sana ada add teman link. Dalam ni dia dah terus add teman dia terus lah. Dia terus export lah. Alright, ni recommended articles. Dia akan bagi kat you. Okay, citation ni actually ada orang set artikel ni lah. Baru satu sebab artikel ni pun baru. So kita tak banyak cakap. Artikel ni tak ramai set sebab artikel ni pun baru lagi tahun ni. No wonder lah kan. Artikel ni tak ada orang set sebab sangat baru. Kalau macam artikel tu tak 2020. Kalau tak ada orang set tu macam pelik lah kan. Tapi kita tak cakap artikel tu tak bagus. Tapi tak ada orang set tu mungkin ada yang mungkin dia ada jumpa artikel lain yang lebih relate dengan topik ni kan. Okay. So, semua artikel dalam database ni lagi bagus lah, lagi better than Google biasa kan. Right? So, ni boleh baca dan so you boleh tengok ni dia punya author. Kadang-kadang artikel ni kalau tak dapat PDF, mungkin you tak nak melalui terlebih dahulu, mungkin terlebih dahulu tu macam takes time sikit.
So you boleh juga email pada author ni. You kena inform lah kat dia. Mungkin dia nak tahu kenapa you nak full text artikel dia. So kalau dia tengok you as a student, memang ada setengah author dia willing nak bagi pada siapa yang mohon lah. So no worries lah kalau you nak cuba inisiatif. Memang ada yang mohon lah. Memang you boleh dapat lah. Okay. Alright. So tu untuk sign direct. So advanced saya cuba. Advanced untuk sign direct ni dia macam ni. Dia masukkan je. Kalau you tahu artikel ni daripada jurnal mana, you boleh letakkan. Dia lagi spesifik. Advanced ni lebih pada nak spesifikkan lagi kita punya result. Okay, you boleh pilih lah either basic search ataupun advanced. Kebanyakannya memang directly guna basic search lah. Kita boleh terus guna kita punya strategi kita kan, searching teknik kita tu. Okay, kalau advanced ni kebanyakan dia akan provide siap-siap box ataupun boolean operator tu, okay, untuk you ni lah, you masukkan semua. Saya tak tunjuk yang tadi SCM ni, dia pun ada jugalah. Data apa ni, dia punya advanced saya tak sebab yang lain lah ya, data lain sebab masa pun dah almost 4:15. Right, ni juga ada advances. Okay. Okay, dapat advances untuk ACM ni. Macam tadi lah kalau kita edit kan, dia keluar macam ni kan. You set lah terus, you set dia punya publication date nak tahun bila. Okay, dia punya macam ni lah. Dia ada tak kat sini? Ada or tak? Saya tak pasti database apa yang ada provide or tu. Itu lagi mudah. Saya try tengok saya bukan apa. Saya ada benda yang Webex ni punya ni saya tak boleh nak tengok tab tau. Susah saya nak ni. Alright. So advanced. IEEE. Okay, saya tunjukkan sikit kat sini IEEE. So nampak tak advanced untuk IEEE? Dia ada gunakan teknik and or not. Dia dah provide kat you dah. You just masukkan saja term you. So dia akan bantu you lah and you boleh filter siap-siap. Pilih tak nak tahu nama-nama kan. So tak adalah result dia besar. Tapi saya ni suka guna basic search, saya nak tengok result asal dia tahu nak tengok. So saya akan filter dalam, lepas dapat result tu baru saya akan edit balik, saya akan filter balik, saya akan filter pula. So depends lah masing-masing punya cara. Kita tak boleh nak ni kan, masing-masing dia ada cara masing-masing untuk buat ni. As long as you punya result tu memenuhi lah apa yang you nak tu, okay lah. Okay, sebab teknik ni masing-masing cara masing-masing kan. Alright. So saya buka sesi soal jawab, Q&A session. Kalau saya tunjukkan pun sama je dia punya cara dia searching dekat kotak ni. And you buat searching, you kena pastikan keyword tu and teknik dia. Masukkan teknik yang betul, keyword you tu, insyaAllah you akan dapat macam Fatin bagi tadi. Sangat. Memang keyword dia bagi tu memang bagus. Dia menggunakan searching teknik lah yang bersesuaian dengan keyword dia. Alright. So saya buka sesi soal jawab. Mungkin ada pertanyaan untuk ditanya. Alright. Apa beza advances dengan search biasa? Okay, Medina, saya dah maklumkan tadi kan? Advances ni dia dah provide kat you tau. Dia bantu you. Dia list, dia letakkan kotak siap-siap. So, dia advances ni untuk you spesifikkan siap-siap sebelum you buat searching tu. Kalau yang basic search ni, you letak je general. You letak, dia macam terpulang kat kita nak letak macam mana. Sebab dia kotak ni je kan, dia simple je macam platform lain. Advanced ni dia dah fix kan. So you kena letak lah. Dia nak result you tu lagi spesifik. Tu saja. Tapi searching dia tu, kalau you search tu sama je. You just klik search tu dia akan searchkan. So cuma pendekatan dia untuk advanced ni lebih spesifik lah. Right? Ya betul, dia dah sediakan and or not. And then ada juga beberapa info lah yang dia masukkan macam ni kan. Specify your range. Tapi kalau dia dah sediakan and or not tu lagi bagus lah. Macam IEEE dia dah sediakan. Macam Sign Direct tak ada kan. Dia letak macam kotak-kotak maklumat lain ni boleh spesifikkan set publication date.
So depends pada database tu. Ada setengah tu dia sediakan, setengah tu dia letak cara dia lah database, sebab dia punya database kan, dia based on apa yang under database tu lah punya kriteria kan. Right? Tapi betul apa ada cakap tu, kebanyakan akan guna add-on not to lah. IEEE memang gunakan add-on not ni lah. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi soal apa ni nak share? Fatin je ni dia bagi opinion ke apa-apa info tambahan bolehlah share. Saya pun dalam proses pembelajaran juga. Nak kata terror tu taklah, sama-sama belajar kan. Saya pun dulu saya bukan kat sini lah. Saya pun dulu tak ada belajar pun. Tapi sejak berada di PhD ni saya pun belajar dan alhamdulillah lah dapat share dengan you all. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan? 4:20 dah. Almost lah. Saya haraplah you all dapat guna database ni lah untuk, you pun dah final year kan, so sampai semester, ada satu lagi semester kan, semester 6 kan, semester 5. Sekarang you semester 10 dah. 5. Sekarang satu lagi 6 kan, yang tu last semester kan. Alright. So tak apa, so insyaAllah lah. So hopefully membantu jelas setakat ni. So kita saya recall balik, kita ada 5 type searching teknik yang you boleh guna lah untuk bantu you untuk dapatkan artikel yang dengan lebih tepat lagi lah, relevan ikut keyword yang you nak tu. Kalau COVID, saya bagi satu lagi tip, kalau COVID dia ada banyak term, you kena keluarkan, you kena list down semua term-term tu. Barulah you dapat banyak sikit dia punya result. Kalau result you tak banyak kan, kalau banyak tu tak ada masalah dah. Kalau topik tu tak banyak, you boleh cari dia punya term-term lain yang memang dia ikut sinonim dia kan. Semua tu membantulah. Alright? So ada apa-apa pertanyaan lagi? Sebab kita ada satu lagi sesi nanti insyaAllah untuk minggu depan sebelum raya. Jumaat tu, saya pun last Jumaat tu kerja. Sebelum kita nak beraya kan. So dapat bersama dengan you lagi lah sebelum raya. So ada apa-apa soalan tak untuk sesi petang ni? Ada pertanyaan lagi? Tak ada soalan. So far so good Puan, right? Wani ni first time saya ni, dia tak ada respon lagi kan. Thank you. So alhamdulillah lah, saya minta maaf lah kalau ada kekurangan di pihak saya. Saya cuba bantu semampu yang boleh lah. Apa yang saya tahu, saya share dengan you. Okay? So insyaAllah lah kita dapat cakap sesi ni at least lah sedikit sebanyak membantu you insyaAllah. Alright, so saya serahkan pada Azhari lah. Mungkin Azhari dia nak bagi mandat lah sebelum mandat. Mandat dia pun Itulah. Keluar mandat tiba-tiba. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan di atas sesi perkongsian pada hari Jumaat ni Okey, semoga sedikit sebanyak daripada perkongsian dan apa yang diajar oleh Puan Nora Hafizah dapat membantu you all untuk mencari artikel ataupun menggunakan database-database yang dilanggan oleh pihak perpustakaan Tapi don't worry, sekiranya ada artikel yang you all nak tu tidak dilanggan you klik-klik tiba-tiba ada kena bayar berapa USD apa semua tu kan. Okey, bila you dah cari dah tak ada, okey, jadi boleh pakai kita punya sistem antara pinjaman antara perpustakaan. Okey, cara-cara dia apa semua saya ada pastekan dekat ruangan chat. Jadi you all boleh copy lah apa-apa maklumat dan info-info yang ada di situ Okey. Okey guys, jadi mohon jasa baik anda semua yang ada dalam ni. Okey, sebelum kita tamatkan dan kita keluar daripada kelas ni, okey, tolong isi kehadiran Okey, sebab berkemungkinan pensyarah you akan minta kehadiran ni. Dia nak tengok dia punya pelajar-pelajar berapa ramai yang hadir. Sebab kita orang dah kena banyak kali dah pensyarah minta kehadiran siapa yang hadir ni. Okey, jadi saya wakil daripada pihak Perpustakaan Sains dan Teknologi, kami memohon kemaafan sekiranya ada terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang kelas ini berlangsung Okey, yalah bulan-bulan puasa ni kan, jadi semua orang kata battery week dan lagi dah nak petang kan, sibuk fikir balik nak buka, betul tak? Okey, jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh berhubung dengan pihak kami sama ada di chat with Librarian ataupun email kepada Puan Nora Hafizah
InsyaAllah pihak kami akan cuba membantu anda sebaik yang mungkin. Okey, jadi akhir kata daripada saya dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamatkan sesi kelas kemahiran pada hari ini. Okey guys, Assalamualaikum semua.